Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya Naiman dan Haris ingin membentangkan tentang kajian lapangan yang bertajuk Kepentingan Sistem Telekomunikasi dan Kesan-kesannya. Kita mulakan dengan pendahuluan dan penghargaan. Pertama sekali, syukur kepada Allah kerana dengan limpah izin serta rahmatnya, dapatlah kami menyiapkan tugasan kerja kursus ini dengan jayanya. Seterusnya, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru geografi kami, iaitu Puan Nur Hafizah Ahmad yang tanpa penat lelah telah memberikan tunjuk ajar sehingga kajian ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Selain itu, penghargaan kami tujukan kepada ibu bapa kami yang telah memberikan peruntukan serta dorongan dan sokongan sepanjang kajian dijalankan. Dalam pada itu, penghargaan juga ditujukan kepada beberapa orang responden kami yang telah memberikan kerjasama secukupnya dalam menyiapkan kajian ini. Tanpa sokongan daripada semua pihak yang terlibat, tidak mungkin dapat kami menyiapkan tugasan ini kerana ia amat memerlukan motivasi, usaha, buah fikiran dan mahupun peruntukan kewangan yang amat besar bagi memastikan ianya berjalan dengan lancar. Sebagai pendahuluan, kajian lapangan ini merupakan tugasan bagi subjek geografi. Tajuk kajian kami bagi kajian lapangan ini adalah Kepentingan Sistem Telekomunikasi dan Kesan-kesannya. Kami, Haris Haikal Ismail dan Muhammad Naiman Azri, pelajar tingkatan 2 Alpha dari Sekolah Menengah Sains Kepala Batas, telah melakukan kajian lapangan di kawasan Kepala Batas. Antara sebab utama kami memilih kawasan Kepala Batas sebagai kawasan kajian adalah kerana kawasannya yang berdekatan dengan rumah dan sekolah kami. Dengan ini, ia akan memudahkan urusan kami dalam melakukan kajian. Selain itu, kami juga mahir dengan kawasan ini, justru memudahkan kami dalam memproses data yang berguna untuk direkodkan dalam kerja khusus. Tempoh masa yang diberikan kepada kami telah digunakan dengan sebaik dari hari pertama hingga ke hari terakhir kerja khusus ini disiapkan. Sepanjang tempoh masa ini, kami telah bertemu beberapa orang responden bertujuan mendapatkan data-data yang tepat. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada semua orang responden dan semua pihak yang terlibat kerana telah memberi kerjasama yang baik dan akhirnya kami berjaya menyiapkan kerja kursus dalam tempoh masa yang telah diberikan. Seterusnya, kita beralih ke objektif, kaedah dan kawasan kajian. Bagi objektif kajian, kami perlu menyiapkan 4 objektif, iaitu yang pertama, menjelaskan konsep dan takrifan sistem telekomunikasi. Kedua, menerangkan kemajuan alat telekomunikasi. Yang ketiga, membahaskan kepentingan telekomunikasi di kawasan kajian. Dan terakhir, membahaskan kesan negatif telekomunikasi di kawasan kajian. Seterusnya, kami telah melakukan beberapa kaedah untuk menyiapkan kajian ini. Yang pertama, kami telah melakukan kaedah pemerhatian. Kami telah membuat pemerhatian atau tinjauan di kawasan yang didapati berpotensi untuk dijadikan kawasan kajian. Maklumat yang diperolehi akan membantu kami dalam memproses data-data tersebut. Yang kedua, kami telah mengedar borang soal selidik. Borang soal selidik telah diedarkan kepada penduduk sekitar kawasan kajian dalam bentuk Google Form kerana perintah kawalan pergerakan yang sedang dijalankan di negara kita sekarang. Yang terakhir sekali, kami telah melakukan kaedah rujukan. Kami telah merujuk beberapa akhbar dan laman web untuk mencari maklumat bagi kajian ini. Segala rujukan akan digunakan dan dipaparkan pada akhir kajian ini. Bagi kawasan kajian, kami berdua telah pilih untuk melakukan kajian lapangan di Kepala Batas, Pulau Pinang. Kami memilih kawasan ini kerana ia berdekatan dengan kawasan perumahan kami dan mempunyai penduduk yang padat. Kepala Batas merupakan sebuah bandar di daerah seberang barat utara. Ia terletak di tengah perjalanan Butterworth ke Sungai Petani, terletak 30 km dari Georgetown. Ianya juga berdekatan dengan Sekolah Menengah Sains Kepala Batas. Di sebelah kanan terdapat peta Kepala Batas dari satelit. Telekomunikasi pada dasarnya merupakan komunikasi elektronik jarak jauh sama ada satu atau dua hala. Ini termasuklah komunikasi menggunakan radio, televisyen, telefon dan komputer. Banyak jenis maklumat
maklumat yang boleh dihantar melalui sistem telekomunikasi termasuklah suara dan muzik, gambar, fail dan sebagainya. Sistem telekomunikasi merupakan semua sistem atau komponen yang terlibat dalam proses penghantaran maklumat. Seterusnya merupakan tarifan bagi perkataan telekomunikasi yang berasal daripada perkataan negeri. Tele bermaksud sangat jauh, manakala komunikasi bermaksud proses untuk menghantar informasi melibatkan masyarakat. Oleh itu, telekomunikasi bermaksud suatu interaksi yang melibatkan jarak yang jauh antara penyampai dan penerima maklumat. Baiklah, di sini dapat dilihat mengenai contoh-contoh kemajuan telekomunikasi. Antaranya ialah satelit, kabel fiber optik, telefon pintar, syarikat telekomunikasi, komputer, koridor raya multimedia, MSC, serta rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi. Baiklah, setelah kami membuat penyelidikan di kawasan kajian yang terletak di kawasan kepala batas, kami mendapati bahawa 32.4% daripada penduduk sekitar menggunakan komputer dan 47.1% penduduk menggunakan telefon pintar serta 20.5% menggunakan syarikat telekomunikasi ataupun Wi-Fi. Komputer merupakan alat elektronik untuk menyimpan dan memproses data pada umumnya. Alat telekomunikasi yang dilengkapi dengan perisian untuk melakukan kerja-kerja harian tanpa mengira tempat dan waktu. Kewujudan jaringan internet dan perisian komputer seperti pelayar laman web Google Chrome, Mozilla dan Internet Explorer yang berperanan besar dalam teknologi maklumat dan komunikasi. Ianya merupakan peranti untuk bekerja dengan maklumat yang dibagi data. Data boleh berupa angka, kata, gambar dan sebagainya. Komputer boleh memproses data dengan sangat cepat. Baiklah, seterusnya telefon pintar. Telefon pintar 4G LTE dan terkini yang menggunakan 5G mempunyai banyak kemudahan seperti kamera beresolusi tinggi, pencapaian internet, perbualan video dan berbagai lagi. Ciri-ciri rekaan luar yang elegan dan canggih serta dalaman yang menggunakan teknologi tinggi amat-amatlah menepati cita rasa pengguna pada zaman sekarang. Seterusnya, seperti yang kita tahu, Telekom Malaysia merupakan syarikat telekomunikasi Malaysia dan merupakan yang ketiga terbesar di dunia. Syarikat komunikasi seperti Telekom Malaysia memainkan peranan yang penting dalam usaha menyediakan telefon talian tetap dan memajukan industri telekomunikasi negara. Usaha ini dirancangkan lagi oleh syarikat komunikasi lain seperti Celcom Axiata Berhad atau dikenali sebagai Telkom. Syarikat seperti ini kebiasaannya bertanggungjawab untuk mengurus tindak balas pengguna, wireless fidelity, Wi-Fi, data selular dan lain-lain. Seterusnya, kita beralih ke kepentingan dan kesan sistem telekomunikasi. Kepentingan yang pertama, pelbagai maklumat dapat diperoleh dengan mudah. Yang kedua, peluang pendidikan menjadi lebih luas. Ketiga, telekomunikasi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Terdapat juga kesan negatif untuk telekomunikasi. Yang pertama, terdapat maklumat berunsur negatif. Kedua, unsur pencerobohan dan pencurian data. Yang ketiga, maklumat yang salah, laman sesawang. Pertama, pelbagai maklumat dapat diperoleh dengan mudah. Pada era globalisasi ini, teknologi berkembang dengan amat pesat sekali. Kini, semua maklumat boleh dicari dan didapati di uluhan jari sahaja. Pelbagai maklumat dari seluruh dunia dapat diperoleh dengan melayari internet. Sebagai contoh, isu tentang apa yang berlaku di negara bahasa dapat diketahui dengan cepat sekiranya kita mencari tentangnya di laman web menggunakan Google Chrome, aplikasi Twitter, Instagram dan sebagainya. Hampir semua remaja kini punya akses kepada semua jenis telekomunikasi yang terdapat di Malaysia. Hal ini memudahkan
mereka untuk jadi maklumat tentang pelajaran. Misalnya, pelajar-pelajar sekolah menengah perlu melakukan kajian lapangan sebagai sebahagian warga penting mereka. Mereka perlu melakukan berbagai rujukan seperti melawan laman web dan bertanya kepada masyarakat menggunakan telefon. Kedua, berhubung dengan sesiapa dengan mudah. Telekomunikasi boleh membuatkan kita berhubung dengan sesiapa sahaja dengan mudah. Sesuai dengan namanya, telekomunikasi tidak mempunyai had jarak. Kita boleh menghubungi sesiapa sahaja di setiap penjuru dunia. Sebagai contoh, sekiranya rakan karib kita boleh pergi ke luar negara, kita sentiasa boleh mengetahui keadaan mereka serta hal yang berlaku di luar sana. Hal ini membolehkan kita untuk mengeratkan lagi hubungan sama mereka. Selain itu, wabak COVID-19 ini telah menjelaskan berbagai aktiviti untuk terus berlaku seperti balik kampung semasa hari perayaan. Tidak dinafikan lagi, pasti banyak rakyat Malaysia yang tidak dapat mengunjungi ibu bapa serta datuk dan nenek mereka kerana ia terletak di luar negeri. Perkara yang boleh dilakukan untuk mengatasi kerinduan akan kampung halaman ini adalah dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi iaitu video call sesama mereka. Hal ini seterusnya mengelakkan kita daripada memutuskan hubungan sesama keluarga. Ketiga, menjadikan peluang pendidikan lebih luas. Seperti yang kita tahu, wabak COVID-19 masih menguasai dan memanipulasi negara kita. Hal ini menyebabkan sektor kerajaan seperti sekolah terjejas. Perkara ini dapat diatasi dengan adanya sistem telekomunikasi yang maju di negara kita. Di sekolah rendah dan menengah, pelajar-pelajar tidak dibenarkan untuk pergi ke sekolah. Sebaliknya, mereka menuntut ilmu dengan menggunakan berbagai platform seperti Google Meet, Telegram, Google Classroom, Zoom dan sebagainya. Hal ini juga dapat menjimatkan kos melalui e-pembelajaran. MC Plus merupakan pusat tuition terkenal dan terbesar di negara kita. Syarikat ini dikenali melalui berbagai platform dan menyebabkan peluang pendidikan menjadi lebih luas. Selain itu, terdapat syarikat menawarkan peluang pendidikan seperti belajar di luar negara, beasiswa dan sebagainya. Segala perkara ini dapat diketahui dengan adanya telekomunikasi yang mantap di negara ini. Negatif yang pertama, maklumat negatif. Kini, kanak-kanak juga mendapat akses kepada sumber internet. Ibu bapa yang lalai dan tidak prihatin akan menyebabkan anak-anak mereka jatuh ke laman web yang salah, mendapatkan maklumat berunsur negatif seperti keganasan, hasutan dan kabarannya. Golongan yang masih muda ini amatlah mudah terpedaya dan seterusnya menyusahkan dan membebankan masyarakat sekeliling. Terdapat juga golongan yang melihat perkara-perkara haram sehingga melanggar syarak Allah. Negatif yang kedua, isu pencerobohan dan pencurian. Isu pencerobohan dan pencurian maklumat merupakan perkara yang perlu dipandang dengan lebih serius kerana ramai orang dan syarikat telah terkena dengan isu ini. Isu ini berlaku dalam sistem pangkalan data secara atas talian sama ada langsung ataupun tidak. Perkara ini berlaku kerana sistem kunci yang lemah di sebuah peranti atau pangkalan data. Misalnya, kata kunci yang amat mudah dan privasi yang tidak disengajakan tersebar hingga sampai ke godang, iaitu golongan utama yang bertanggungjawab dalam sistem ini. Kesan negatif ketiga, maklumat yang tidak tepat. Disebabkan terlalu banyak informasi yang terdapat di internet, pasti tersedia maklumat yang palsu dan tidak tepat. Misalnya, maklumat yang tersebar di laman sesama yang tidak tepat atau tidak sahih. Kita sepatutnya mencari maklumat yang kita perlukan dengan lebih tepat rinci dan memastikan laman web tersebut selamat. Jika didapati maklumat yang salah, sebagai pengguna internet yang prihatin, laporkanlah laman web tersebut agar orang lain tidak tertipu. Akhir sekali, kita beralih ke rumusan dan sumber. Setelah selesai menyiapkan tugasan kajian yang diberikan kami telah mendapat pelbagai ilmu pengetahuan. Kami dapat mengenal pasti konsep dan takrifan serta kepentingan dan kesan sistem telekomunikasi di negara ini.
Sebelum ini, kami hanya mengetahui bahawa sistem telekomunikasi di sini hanyalah telefon dan komputer sahaja. Ternyata bahawa sistem telekomunikasi seperti radio, televisyen, syarikat telekomunikasi dan koridor raya multimedia juga turut terlibat. Selain itu, kami juga dapat mengetahui mengenai kemajuan alat telekomunikasi. Di samping itu, kami juga berpeluang membahaskan kepentingan dan kesan telekomunikasi di kawasan kajian. Melalui kajian ini, kami dapat menerima cadangan penduduk setempat mengenai penambahbaikan telekomunikasi di Kepala Batas. Dengan ini, kami ingin berterima kasih kepada pihak yang telah menyokong dalam menyiapkan kerja kursus ini sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Ini merupakan segala rujukan yang telah kami rujuk untuk menyiapkan kajian ini. Ini pula merupakan lampiran baginya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika terdapat beberapa soalan, boleh kemukakan di link tersebut. Disediakan di deskripsi di bawah. Sekian, terima kasih.